Selamat pagi, cikgu. Ya, selamat pagi. Semangat, cikgu. Okey. Baik. Saya tutup mic ya, cikgu. Okey. Matrix. Ubah. Mana yang lain, cikgu? Ya. Yang lain tidak hadir, cikgu. Belum lagi, pukul 12 ada beberapa minit lagi. So, yang belum itu mungkin boleh ajak kawan masuklah sekarang. Okey. Okey, setakat ini hanya saya dengan Priscilla sahaja. Mana yang lain sudah hampir pukul 12, user ter. Okey. Ini ialah siapa? Puspa Nabila, saya lupa. Sekejap, saya ambil kehadiran sekejap.
Kalau boleh maklumkan, takut nanti saya tak pasti siapa orang yang hadir tu. Okey, so sekarang kehadiran Priscilla Angelina, Yuzata, okey, kemudian Muhammad Salehan baru masuk. Okey, 3. 3 orang je. 2 orang, Yuzata, Priscilla. Mana Muhammad Salehan? Mungkin line tak bagus kah? Jadi kepada yang sudah login itu, tolong kita buka ke muka surat 10, nanti kita sambung 11. Okey, muka surat 11. Siapa itu Puspa Nabila? Boleh tolong beritahu saya melalui chatting pun boleh ya, melalui chatting. Saya lupa nama. Saya lupa. Oh, Elizabeth. Okey. Okey, thank you. Oh ya, betul. Elizabeth Puspa Nabila. Okey. Panjang nama. Okey. Baru 4 orang. Muhammad Ehsan, okey. Saya nampak. Zahid sudah keluar semula. Pada akhir nanti cikgu akan ambil sekali lagi kehadiran sebab kita nak pastikan murid yang masuk itu jangan sekejap dia sudah keluar. Pastikan dia memang ikut sepanjang Google Meet kita. Jadi itu saja boleh kita buat melalui Google Meet sebab kita tidak boleh bersemuka lagi ya. Kita belum boleh bersemuka lagi. Okey, so muka surat 11 hari itu minggu lepas kita sudah sampai muka surat 10. So hari ini kita akan habiskan semua muka surat hingga 15 kalau sempat, seberapa banyak yang mungkin lah. Dan lepas cuti nanti kita nak masuk ke bab minggu depan lah, maksudnya minggu depan kita nak masuk ke bab yang kedua. Kedua. Jadi saya rasa tidak ada masalah kerana cuti ini untuk sambutan murid-murid ataupun mereka yang menyambut sambutan Tahun Baru Cina. Jadi kepada yang tidak menyambut itu buat kerja rumah saya lah. Ya, saya tahu awak Salehan. Itu saya tahu. Maksud saya yang saya tak tahu itu baru saya tanya lah. Yang tahu itu memang saya tak tanya sebab saya tahu. Okey. Nampaknya hari ini semakin sikit saya rasa jam 55 dan kalau ikut WhatsApp yang saya berikan semalam, saya maklumkan kita punya masa 11.55 pagi kan. So sekarang ialah (11.55) sudah. So saya rasa boleh kita mula lah. Boleh beritahu saya kah? Supaya nanti kehadiran yang betul belum sampai dia masuk lagi. Okey, tidak apa. Okey, muka surat 11 kepada yang sudah join itu kita mula. Selamat datang Sherry. Selamat pagi. Siapa Rina itu Rina. Boleh jawab saya Rina? Hailey? Hailey kah? Oh ya. Hailey ya? Ya ya. Oh, Hailey. Oh, okey. Okey, Hailey. Okey, bagus. Okey. Ya, okey. So kita mula muka yang ke-11 akan bergabung. Ubahan bergabung dalam nota contoh
24. Contoh 24. Kita baca dulu soal kanan P Newton. Okay. Yang penting tekan. Kenapa lama respon tak apa? Okey. Inilah. Penuh dengan cabaran. Oh, patutlah saya punya line pun 3G saja. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi 3G leh? Sepatutnya okey. Sekejap Okey, sudah. Sudah masuk. Okey, so tekanan P pada roda kereta sorong berubah secara langsung. Ini highlightkan, berubah secara langsung. Jadi kalau ikut apa yang telah kita belajar sebelum ini, kita telah belajar tiga ubahan. Yang pertama, ubahan langsung. Kemudian ubahan tercantum di bawah ubahan langsung juga. Lepas itu yang kedua, ubahan songsang. Dan yang ketiga, ubahan bergabung. So ini adalah P berubah secara langsung dengan jisim kereta sorong M. Okey, so ada satu pemboleh ubah M. So kita boleh tulis dulu. P berubah secara langsung dengan M. Tetapi belum habis, dia ada sambung. Dia kata dan secara songsang dengan luas permukaan sentuhan roda dengan tanah L. So pemboleh ubah di sini ialah L, tapi dia berubah secara songsang. So songsang maksudnya per L. Jadi P berubah secara M per L. M itu langsung, L itu songsang. So kita tulis hubungan ini dulu. Tulis hubungan dulu. Okey. Okey dah? Okey, jadi kepada yang baru join, kita pergi muka surat 11, nota muka surat 11. Okey, jadi ini hubungan dia. So, apa masih ingat tak? Setelah kita dapat hubungan, apa perlu kita buat? Kita lakukan, kita cuba tukar kepada persamaan. Untuk mendapatkan K, P sama dengan K darab dengan M bahagi L. M bahagi L. Okey, selamat datang seorang lagi iaitu Angelina. Okey, tadi ialah Alia. Ini sudah saya ambil kehadiran. Okey. So persamaan telah kita tulis. Okey, sekarang anda kena cari dulu K. Mesti cari K lepas hubungan, kemudian persamaan dan sekarang kita nak cari K. So kita cuba baca lagi soalan. Anda diberi tekanan, berapa tekanan? 45,000 Newton. Ini nilai yang pertama. Lepas itu jisim 90. Luas permukaan 0.02. Jadi kita cuba gantikan. P itu 45,000. Kemudian sama dengan K darab M ialah jisim 90. Bahagi L luas permukaan 0.02. Okey, cari K. Cari K Cari nilai K. Cari nilai K. So K ialah Priscilla Angelina kata K ialah 10. Cukup cepat awak, memang bagus ini. Okey. So K ialah 10. Saya sambung sini. K sama dengan 10. Okey, K ialah 10. Okey, jadi persamaan kita ialah P sama dengan, persamaan daripada ini Okey, P sama dengan 10 darab M bahagi L. Ini dia persamaan dia. Kita mesti kena ada persamaan dulu baru kita boleh selesai bahagian A. Okey, bahagian A anda diberi
diminta cari nilai P apabila M 120, L 0.5. So kita ganti pemboleh ubah M dan L ke dalam persamaan kemudian cari P. Ini untuk bahagian A. Jadi saya tukar warna lain ah. Okey, P kita nak cari 10 darab M 120 bahagi L 0.5. 0.5. So berapa? So berapa P? Okey, 2,400 betul. So P ialah 2,400. Itu jawapan A ya. So mungkin saya boleh tuliskan langkah pertama buat hubungan, langkah kedua persamaan, langkah ketiga cari nilai K, langkah keempat tulis semula persamaan dengan nilai K yang dicari, dan langkah kelima barulah cari nilai yang dia minta. So 5 langkah. 1 hubungan, 2 persamaan, 3 cari nilai K, 4 masuk nilai K ke dalam persamaan, dan yang kelima cari nilai yang kita nak. Okey. Dan makluman kepada semua, hari ini adalah minggu ini hanya hari ini saja kita buat Google Meet sebab Rabu ini ialah cuti, sudah mula cuti ya. So Rabu ini tidak ada Google Meet. Okey, kita akan sambung Google Meet pada minggu hadapan. Jadi saya harap awak faham tahun ini awak sudah tingkatan 5, tolonglah berikan sedikit cuti apa? Rabu ini mula cuti tahun baru Cina. Jadi tidak ada pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Kalau di sekolah memang cuti lah, kalau di rumah cuti jugalah. Rabu hingga Ahad. Ya, Rabu hingga Ahad ini tidak ada PDPR sebab cuti sekolah. Okey, so kita sambung bahagian B ya. Kita sambung bahagian B. Okey, kita buat di tepi bahagian B ni. Okey. Apakah yang boleh dilakukan supaya tekanan pada roda berkurang jika jisim adalah tetap? Okey, kita tengok balik persamaan. Dia kata kalau tekanan kurang, maksudnya tengok ini ya. Okey. Sekarang ialah tekanan ialah P kan? Tekanan berkurang. Apa berlaku kepada L, luas permukaan? Dan dia kata M ini tetap tidak berubah. Okey, so kita tengok L. Apa hubungan P dengan L? P dengan L punya hubungan ialah berubah secara songsang. Berubah secara songsang. Berubah secara songsang. Jadi apabila berubah secara songsang, satu menurun, satu lagi akan meningkat. Jadi dia tanya awak, apakah berlaku kepada apa boleh dilakukan? So awak tulis meningkatkan kalau tekanan kita nak kurangkan, kita mesti meningkatkan L. Meningkatkan L itu ialah luas permukaan. Meningkatkan luas permukaan sentuhan roda dengan tanah. So saya harap awak saling sebab hubungan antara P dengan L ialah berubah secara songsang. Kalau kita nak kurangkan tekanan P, maksudnya luas permukaan itu mesti meningkat. Sebab dia berubah songsang. Satu menurun, satu lagi mesti meningkat. Okey.
So itu contoh 24. Contoh 24 Okey, so sekarang yang saya nampak ialah Alia ada sekali lagi, Angelina ada, kemudian No Sarah ada, sudah saya tip. No Zulaika sudah tip. Priscilla Angelina sudah saya tip. Mana Priscilla? Mana saya sudah. Okey. Lepas itu Heli sudah saya tip. Sharing sudah tip, Tini sudah tip, Yuzeta sudah, Muhammad Salehan sudah, Wellington sudah. Okey. Tadi ada yang sudah quick iaitu yang sudah quick siapa tadi? Muhammad Esang, Elizabeth, dua orang ini sudah quick. Harap nanti dia kembali, kalau tidak anggap tidak ada lah. Okey, Alif Hakiming. Mana Helen Sudah sambut tahun baru Cina kah? Belum lagi kan? Okey. So contoh yang seterusnya, contoh 25 muka surat yang sama, muka surat 11, contoh 25. Encik Kamar ingin memasang jubing yang berbentuk segi empat tepat di bilik tidurnya. Bilangan jubing yang diperlukan. Okey. Bilangan jubing J. J Tulis dulu. Dia kata berubah secara songsang dengan panjang P dan lebar L. Okey, berubah songsang. So 1/P dan L. Panjang dan lebar. Okey berubah songsang bilangan itu berubah songsang. Okey, jadi kita diberi beberapa nilai di sini, 120 keping J 120, panjang 0.4 iaitu P dan lebar 0.5 iaitu L. So kita kena guna 3 nilai ini yang diberi untuk cari K dulu. Ingat cari K so langkah pertama sudah hubungan. Langkah kedua tukar kepada persamaan. J sama dengan K darab 1/PL. 1/PL. Lepas itu okey, kita cuba, ini langkah kedua sudah. Lepas itu kita nak cari K, langkah ketiga. So kita gantikan 120 untuk J, P untuk 0.4 panjang, L untuk 0.5 lebar. Gantikan. Okey, guna kalkulator cari nilai K. Priscilla, apa nilai K? Awak yang cepat kan? Oh, bagus. Memang cepat. Okey, K sama dengan 24. Langkah ketiga cari K sudah 24. Okey. Very good. Okey. Jadi sekarang kita perlu tulis semula persamaan kita iaitu J sama dengan 24 darab 1/PL. P darab L. Ini persamaan kita. Baru kita baca soalan A. Langkah keempat sudah, iaitu persamaan sudah lengkap. Langkah kelima cari nilai yang dikehendaki. Okey, A hitung bilangan jubing. Bilangan jubing ialah J lah kan. So kita nak cari nilai J. Kita nak hitung nilai J dengan di mana P ialah 0.4. Sorry. 0.2 dan juga lebar 0.3. Panjang 0.2, lebar 0.3. So 0.2 darab 0.3. Okey. Jadi berapa J? Ya, 400. Sekali lagi Angelina Priscilla. Priscilla Angelina. 400. Okey, tahniah.
Alright. Okey, seterusnya. Aimang baru masuk. Nama penuh dia Tepang apa? Aimang. Mana Aimang? Oh, Muhammad Nur Syarul Aiman. Okey. Okey ya. So ramai masih tidak ada, beberapa pelajar masih tidak ada berita sehingga kini dari awal sampai sekarang tidak pernah join. Tidak pernah beri respon. Iaitu Carlos Utik anak Grunsing, Francis Paulus anak Christopher, dan yang ketiga Ricky anak Bilang. 3 orang. Kenapa tidak dengar suara cikgu? Dengar, yang lain dengar kah? Priscilla, Angelina dengar? Dengar? Ya. Maksudnya Wellington punya masalah, bukan cikgu punya masalah. Okey, B. Jika luas Jubin bertambah, jika Jubin sudah besar, sudah besar apa? Sudah bagi besar volume masih tak dengar, mungkin salah saya. Mungkin line good. Okey. B, jika luas itu bertambah sekarang. Dia tanya, awak kena jawab ikut soalan. Dia kata kalau luas itu bertambah. Luas bertambah, apa perubahan kepada bilangan? Luas. Luas ialah panjang darat lebar kan? Jadi kita tengok persamaan kita. Persamaan kita bahagian B, kita punya rumus ialah J sama dengan 24 darab 1 per PL. Okey, so saya naikkan ini. Okey, sekarang dia cakap macam ini. Kita kena faham luas itu ialah panjang darab lebar. Panjang darab lebar ialah P darab L. Ini maksudnya luas. Dia kata kalau luas itu meningkat, apa berlaku kepada J kita? Bilangan Jubin. Sebab hubungan J dengan luas ialah berkadar songsang. Apabila berkadar berubah secara songsang, satu meningkat, satu lagi akan menurun ataupun berkurang. So, apa perubahan? So, jadi jawapan dia bilangan Jubin yang diperlukan, apa dia? Diperlukan itu berkurang. Yes. Kalau luas meningkat, bilangan itu berkurang. Ayo bayangkanlah kan, kalau Jubin itu saiznya semakin besar, luasnya besar, bilangan yang diperlukan kurang kan? Okey. So itu contoh 25. Okey, sekarang kita pergi ke latihan soalan tahun lepas pada muka surat 12. So di sini ada 20 soalan, kita akan bincang seberapa banyak yang mungkin. Okey, kalau ada soalan yang tak sempat cikgu bincang di sini, itu sebagai jawapan anda. Jawapan anda, sebagai latihan anda kerja rumah anda. So harap semua fahamlah. Okey. Latihan sebagai latihan. Okey, dah. Boleh kita beranjak ke muka surat 12? Boleh? Boleh. Okey kita semua? Okey. Jadi kita pergi ke soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Cikgu pun sudah ubah. Kalau ikut soalan-soalan tahun lepas memang bahasa Inggeris diikuti bahasa Melayu, tetapi sekarang ini cikgu sudah tukarlah.
Soalan dia BM kemudian diikuti BI. Dan saya beri soalan sejak 2011. Lebih kurang ada 9 tahun, 10 tahun macam itulah. Okey, yang terdekat ini. Soalan 1. Jadual manakah yang mewakili hubungan Y sama dengan X kuasa 2? Apa maksud Y sama dengan X kuasa 2? Okey, jadi kita cuba tulis dalam hubungan. Kita cuba tulis dalam hubungan sudah persamaan. Persamaan dia ialah Y sama dengan KX kuasa 2. Okey, kalau kita hanya tulis Y sama dengan KX kuasa 2 mungkin tidak cukup untuk kita nak mencari jawapan yang kita nak. Soalan ini, kalau kita tengok jawapan ABCD, semua jawapan itu berikan nilai S dan Y. Maksud di sini ialah anda perlu cari nilai K. Mana satu ABCD kalau cari nilai K dia semua sama. Itulah jawapan dia. Jadi bagaimana cari anak? Okey, di sini. Okey. Jadi so K ialah I bahagi X kuasa 2, ini ialah K. Iaitu saya pindah S kuasa 2 ke kiri, dia akan jadi bahagi. Bahagi ya. Okey, jadi sekarang tugas anda ialah cari Y bahagi S kuasa 2 untuk setiap jadual. Setiap jadual, so mungkin yang jawapan A, kita nak cari K ini ya. Ini ialah Y bahagi S kuasa 2. Okey, tengok apa jawapan dia. So, kalau 1 bahagi 1 kuasa 2, awak gantilah. Awak boleh gantikan. Y ialah 1, X ialah 1 juga, tapi kuasa 2, so jawapan dia 1. Okey, tapi yang kedua, Y dia 8. Bahagi dengan 2 kuasa 2. Okey, so 8 bahagi 4 ialah 2. Tengok, K sudah lain. Yang pertama 1, yang kedua itu 2. So tak perlu carilah jawapan A memang salah. Sebab kita mesti cari semua K dia sama, barulah jawapan kita. Okey ya? Jadi yang lain tak perlu cari lagi lah, buang masa. Cari 2 yang pertama sudah cukup sebenarnya. Kalau dia sama, memang sama. Untuk B juga, kita guna warna lain sikit. Okey, Y K sama dengan Y bahagi dengan S kuasa 2. Okey, 1 bahagi 1 kuasa 2, 1. 16 bahagi 2 kuasa 2, 4. 1 dengan 4. Sekali lagi, tidak sama. So, bukan jawapan. Bukan jawapan. Tadi 1, 2, sekarang 1, 4. Mesti semua K sama. Okey. Tengok C pula. Okey. C punya K Y, mesti Y bahagi S kuasa 2 dengan kedua. Ya, bagus. Jawapan dia D, betul. Okey, so 2 bahagi 1 kuasa 2. 2. Okey, lepas itu, lagi. 4 bahagi 2 kuasa 2. 1. Tak sama juga, kan? K1, 2 dengan 1 tak sama. So, bukan jawapan, memang automatik jawapan D lah. Tapi kita cari juga. Cikgu cari di sini untuk awak tengok. Kenapa dia merupakan jawapan. Okey ya. So, kalau yang pertama ini, 2 bahagi 1 kuasa 2. 2. 8 bahagi 2 kuasa 2. 2. 18 bahagi 2 kuasa 2. 3 kuasa 2. Sebab dia sudah 3. 2. 32 bahagi 4 kuasa 2. 2. Semua 2, 2, 2, 2. Semua 2, 2, 2. 2. Jadi K dia adalah sama. So jawapan adalah di Muhammad Salehan tepat. Paling cepat. So awak sudah betul. 1 markah untuk awak.
Okey, kepada pelajar yang baru join, kita berada di muka surat nombor 12, soalan nombor 1. Muka surat 12, nombor 1. Okey. Dah? Okey, kalau sudah, pergi soalan 2. Soalan nombor 2. Okey. Okey, soalan nombor 2. Ini dia. Okey, jadi jawapan. Baca soalan dulu dalam hati awak. Okey ya. Jadi untuk soalan 2, diberi bahawa M berubah secara songsan dengan N. So ini sangat penting ayat ini ya. M berubah secara songsan dengan N, berubah secara songsan. Online tak berapa, tak jalan. Tunggu sekejap Apabila line tidak baik, dia lambat sikit. Okey. So kita tulis dulu hubungan langkah pertama. M berubah secara songsan dengan N. So 1 per N. Songsan mah. Kemudian kita tukar kepada persamaan M sama dengan K darab 1 per N. K darab dengan 1 per N. Okey, gantikan. M sama dengan 20, N sama dengan 2. Okey. Gantikan. So M 20. 1 per N. M 20 itu diberi oleh soalan. N ialah 2. Okey. Jadi kita cuba cari nilai K. So berapa nilai K di sini? Berapa nilai K? Ada jawapan daripada rakan-rakan? Kita dapat K ialah 40. K ialah 40. Bagus. Ya, Salehan dengan Priscilla. Priscilla lebih cepat. Okey. Tapi kita bukan cari K saja. Okey, lepas cari K 40, masuk balik ke dalam persamaan. So, persamaan kita ialah M sama dengan 40 darab 1 per N. Dan daripada soalan, dia minta kita hitung nilai N apabila M sama dengan 5. M sama dengan 5 ini. Yang baru saya highlightkan ini dengan hijau. M sama dengan 5. Okey, kita ganti 5. Ganti 5. Ganti 5. Yang lain itu masih sama. M sama dengan 40 darab 1 per 5. So, cari M lah. Okey, apa nilai M? Apa nilai M? Ya, Salehang 8. So, jawapan kita sekali lagi ialah D. Betul. Okey, so jawapan D ya. Bagus. Okey. So, itu dia. Sorry cikgu, lain problem So, tadi M cikgu. ialah 8 jawapan D. Tidak apa. Okey. Tak ada masalah. Ya, so kepada pelajar yang lain tak bagus, kalau sudah terkeluar, boleh masuk semula. Tidak ada masalah. Saya faham. Okey, saya faham lah. Okey. Memang you orang sudah ada usaha. Itu yang penting. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Tulis dulu. R berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. So, punca kuasa 2X.
Sorry, Okay, lepas cikgu, itu cikgu. dia ya, it's okay. Dan secara songsang dengan T. Bagaimana buat songsang T? Songsang ialah per, kemudian T lah. Ya, jawapan awal betul. Priscilla Angelina, betul. Okay, so kita nak tukarkan hubungan. Dia kata nak cari hubungan kan? Tapi jawapan dia semua sama dengan. Jadi kita kena tukar kepada K. Ada persamaan. R sama dengan K darab punca kuasa 2S per T. Tapi kalau kita tengok hubungan kita ini, persamaan kita ini tidak ada dalam jawapan. Dia K, awak kena ingat. Saya rasa saya benar beritahu. K itu mesti darab dengan atas, pecahan. Jadi kita tulis satu lagi langkah. R ialah K punca kuasa 2X bahagi dengan T. So, jawapan dia ialah B, boy. Iaitu Priscilla Angelina dapat betul. Okey, 1 markah untuk awak. Okey, bagus. Kalau belajar di kelas kena etik macam ini, bagus lah. Bagus. Ya, cikgu. Okey. So, saya harap memang awak kena belajar sesuatu. Jangan mesti kena belajar lah. Banyak kita sudah ketinggalan. Banyak silibus tingkatan 4 mungkin awak tidak ikut dulu apabila kita buat Google Meet. Itulah. Kalau boleh, lepas siap semua topik-topik tingkatan 5, kita akan ulang balik tingkatan 4 punya topik. Jadi saya harap boleh macam itu kerjasama juga, semua cikgu. memang penting lah tu. Ya. Jadi Jadi memang akan kita atur untuk kelas tuition selepas kita kembali ke sekolah. Itu masa depan nantilah. Tapi memang akan kita buat lah. Memang akan kita buat. Okey, ini soalan 3. Okey, soalan 4. Kalau tidak sempat, beritahu saya awak belum siap saling. Kalau tidak, saya angkat awak sudah siap. Okey, soalan 4. Apa jawapan nombor 2 tadi? Nombor 2 tadi ialah D. Ya, D. Priscilla sudah jawab. Bagus. Okey. Bila mau start sekolah, belum tahu lagi. Esok. Tunggu turun dulu. Masih lagi tinggi. Okey, masih lagi tinggi. Kita punya case. Okey, soalan 4. Diberi bahawa Y berubah, Y berubah secara langsung dengan X. Y berubah secara S. Ini dia. So, tidak ada masalah ini. Ya. Sudah benak kena marah dengan mak. Yalah. Okey. Kemudian Y sama dengan 24 apabila S sama dengan 3. Jadi kita tulis dulu kepada persamaan Y sama dengan KX. Kita ganti Y 24, X itu 3. Okey ya, so untuk cari K. Jadi K ialah 8. K ialah 8 lah. Okey, Jadi ada. apa persamaan kita? Ini persamaan Y sama dengan 8. Jawapan dia ialah A ya. Nombor 4 jawapan dia A. Ya, very good Salehan. Well done. Okey, Priscilla betul. Bagus. Cikgu, A. Okey, A. Ya. Asal diam, Hello. Ya. Ya, cikgu. Okey, jadi kita sambung soalan 5. Ya, soalan 5. Okey, soalan 5 diberi bahawa
P berubah secara songsang dengan bukan kuasa 2Q. So itu hubungan P berubah songsang 1/, lah. Kuasa 2Q. So Q kuasa 2. Ini hubungan dulu. Ini hubungan dia. Lepas itu kita tulis kepada persamaan sama dengan P sama dengan K darab 1/Q kuasa 2. 1/Q kuasa 2. Okey. Okey, kita cari K dulu. Kita nak cari K ya. Anda diberi P sama dengan 2, Q sama dengan 4. P 2, Q 4 kan? So kita gantikan. P 2, Q 4. Okey, yang lain sama. 32. So, sama dengan K darab 1/kuasa 2. Macam ini. Saya guna warna yang berlainan. Okey. So, gantikan P2, Q4. Jadi, K sama dengan, Priscilla Angelina betul. K ialah 32. Jadi, persamaan kita ialah P sama dengan ini daripada sini. Tukar warna dulu. Ini ya. So, P sama dengan 32 darab 1/Q kuasa 2. Kalau anda nak letak 32 di atas terus boleh juga. Okey, sekarang hitung nilai P apabila Q 9. Sekarang soalan kata Q itu 9. Okey, so yang lain itu kita masih teruskan P sama dengan 32 darab 1/9 kuasa 2. Jadi jawapan untuk P ialah 32/81. Jawapan dia A. Priscilla Angelina sudah bagi betul A. Kemudian user pun bagi A betul. Okey, jawapan dia A ya, nombor 5. Soalan nombor 5 A. Ya. Bagus. Okey. So, let me see. Ada sesiapa tak yang saya tak tip? Aimang sudah tip saya. Alia, Alif, Angelina, Helen sudah. Esang. Okey, dah. Faiz. Okey, semua sudah saya tip. 17 orang pagi ini ya. Daripada 20. Lamban. Cikgu line slow ini ya. Itulah saya faham. Satu bar. Jadi itu saya kata kalau boleh, ya kita nak cepat-cepat. Jumpa di sekolah lah. Supaya tiada masalah ini. Okey. Faham saya, faham. Okey, soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Diberi bahawa Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. So, tulis dulu hubungan. Y berubah secara songsang. So, 1/. Punca kuasa 2X. So, punca kuasa 2X. Ataupun awak boleh tulis X kuasa 1/2 pun boleh ya. Okey. Dan Y sama dengan 3 apabila S sama dengan 64. So, kita ganti dua nilai lah. S 64, Y sama dengan 3. Tapi sebelum itu kita perlu cari K dulu. Tukar kepada K. So, Y sama dengan K darab 1/punca kuasa 2X. Okey, itu dia. Okey, so sekarang kita bolehlah mulakan T. Y ialah 3, X ialah 64. Okey. Jadi saya tulis balik yang lain itu. Ya, itu dia. Kan? So kita ganti tempat untuk X 64, Y itu 3.
Jadi apa jawapan K? Ya, K ialah 24 Helen Kong. Okey, bagus. Okey, K ialah 24. Alright. Kemudian, okey, tulis balik persamaan kita. Y sama dengan 24 darab 1 per punca kuasa 2X. Ya. Alright. Kemudian kita cuba gantikan sekarang. Sekarang dia kata lagi cari nilai Y apabila X itu 16. So kita ganti S itu 16. Okey, 16 kita ganti. Okey, yang lain itu saling. Y sama dengan 24 darab 1 per punca. Okey. Hanya S itu kita ganti 16. So jawapan Y ialah jawapan Y ialah 6. D. Priscilla. Sekali lagi. Angelina. Ya, banyak yang dapat dah. Salehan pun dapat, Yuseta pun dapat 6. So jawapan ialah D. Tongki. Senang kan? Ini contoh soalan yang pernah keluar dalam SPN lepas-lepas lah. Dalam bentuk objektif. So kalau faham memang boleh buat dengan baik. Okay, kalau tak faham, kena usaha lagi untuk fahamkan. Itu dia. Okay, sambung soalan 7. Soalan nombor 7. Saya perlahan sikit, tunggu awak saling dulu. Kalau sudah, minta seorang, dua orang beritahu saya sudahlah, supaya kita boleh sambung. Okey, Nur Sulaika Nazwa kata sudah. Okey, Tini pun kata sudah. Okey. Alright, soalan 7. Alright, soalan 7. Sekali lagi. Soalan 7 ini lebih kurang sama dengan soalan 1 tadi kan? Dia ada sedikit macam ulang lah. Lebih kurang lah. So, mana dia punya hubungan? Nah, ini dia. S kuasa 2. So, kita cuba tulis dalam persamaan Y sama dengan KX kuasa 2. Jadi, kalau kita nak cari K, maksudnya kita kena cari Y bahagi S kuasa 2. So, kita cari mana satu jadual yang K dia semua sama. K dia semua sama. Awak kena buat Y bahagi X kuasa 2. Setiap satu jawapan ABCD itu buat Y bahagi S kuasa 2. Tengok siapa paling cepat dapat jawapan. Ini saya tak mahu bincang. Awak buat dulu. Yang dapat jawapan terus tulis dalam chat. Chatting. Tuliskan jawapan. A ke B ke C ke D. Y bahagi S kuasa 2. Okey, berapa dia? Okey. Sudah? Okey, apa kata kita cuba? A ni Y bahagi S kuasa 2. So, 64 bahagi 1 kuasa 2, 64. Ya. 64 bahagi 1 kuasa 2, 64.
16 bahagi 2 kuasa 2. 4. Oh, tak sama. Kan? 64 dengan 4 sudah tidak sama. So, tak mungkin jadi jawapan. Yang kedua pun sama. B, 25 bahagi 2 kuasa 2. 25 per 4. Ini 15 bahagi 3 kuasa 2. 15 per 9. Tidak sama. Salah. Kan? Okey, yang ketiga. 18 Y bahagi S kuasa 2. 3 kuasa 2. So, ini dapat 2. 50 bahagi 5 kuasa 2. 2. Oh, sama. So, jawapan ialah C. Oh, jawapan dia C sebab K dia sama 2. Ya, betul Rina. Ya, Venom sama betul C. Okey. Bagus. Okey, soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Okey. So, kita sambung soalan 8. Hubungan di antara PQ dan R telah diberi ya. Kita tak perlu hubungan lagi. Ini hubungan yang diberi. Iaitu P. Bagaimana kita baca hubungan ini? Apa kata kita minta satu pelajar kita baca hubungan PQR ni? So, kita jemput Tini. Ya. Tini. Hello, Tini. Ya, Tini, where are you? Tidak mau jawab saya. Tukar seorang. Sharing. Ya, sharing. Iya. Sharing. Ya. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 bahagi darab R. Betul ke cikgu? Separuh. So awak sepatutnya kata P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 itu betul. Yang bawah itu, yang bahagi itu maksudnya ialah songsan. Awak kena cakap P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan berubah secara songsan dengan R. Faham? Okey, faham. Songsan dengan R. Faham kah? Sharing? Faham. Faham sharing? Okey. So yang bahagi itu maksudnya songsan. Okey, betul. Okey. So sekarang kita sambung. Dia kata P sama dengan 8, Q sama dengan 2, R sama dengan 3. So tujuan dia berikan 3 nilai ini kepada kita adalah untuk kita cari K. Jadi sebelum kita cari K, kita cuba tulis dalam persamaan. P huruf besar sama dengan K darab dengan Q kuasa 2 bahagi R. Q kuasa 2 per R. Okey, kita gantikan P itu 8. K kita nak cari. Q itu 2. 2 kuasa 2. Bahagi dengan R ialah 3. Jadi apa nilai K? Apa nilai K? 6. Bagus.
Ya, Helen dapat, Salehan pun sudah dapat tadi ya. 6. Okey, jadi kita ganti balik ke dalam persamaan kita. Lepas kita ganti apa nilai dia. Okey ya, so persamaan kita sekarang menjadi P sama dengan 6 darab Q kuasa 2 per R. Itulah kita cari K ya. Dan kita baca lagi, dia kata hitung nilai apa? Hitung nilai P apabila Q sama dengan 6 dan R sama dengan 4. Ya, anda diberi 2 lagi nilai Q dan R, cari P. Okey, gantikan. Q 6, R 4. Yang lain sama. P sama dengan 6 darab Q kuasa 2 per R. Ya. So, jawapan dia 54. Heli, betul. 54 dan Salehan pun sudah kata D. Ya, betul. Paling awal tadi, Priscilla sudah kata jawapan nombor 8, jawapan D. Okey, betul. Betul. Bagus ah. So, jawapan dia ialah D. Yes, correct. Okey. Jadi hari ini mana Akmal, Ali, bukan Akmal, Alia. Akmal tak ada. Asri. Saya rasa Akmal Tak tahu. lain habis cikgu. Oh ya Kak, Asrif, Asrif tidur je. Liliana. Oh ya Kak. Nur Zihan, Faiz. Aisha. Ya, Faiz ada tadi ya. Sekejap tapi tak tahu sekarang lah. Saya rasa ada. Okey, tak apa? Tidak apa, tidak apa. 54 ah. Oh, Akmal, line dia habis. Dia kata mungkin esok dia beli internet. Oh, kasihannya. Okey, ya, nombor 9. Nombor 9. Okey ya, nombor 9. Satu lagi soalan sebelum kita tamat pada pagi ini, petang ini. Okey. Lepas itu soalan-soalan yang lain itu sebagai kerja rumah. Okey, jadual 3 menunjukkan beberapa nilai pemboleh ubah X dan Y. Okey, anda diberi hubungan Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Songsang kuasa 2X. So, Y berubah 1 per X kuasa 2. Saya rasa hubungan itu lebih kurang macam itu sajalah beberapa yang selalu kita tengok kuasa 2 kan. Okey. Okey, lepas itu tukar Y sama dengan K darab 1 per X kuasa 2. Okey. Gantikan pasangan pertama. Y itu 1 per 3. Kan? Untuk cari K ya. Y 1 per 3. 1 bahagi S itu 2. So, 2 kuasa 2. Tujuan kita nak cari K ya. Berapa K? K ialah... Siapa boleh beritahu saya? K ialah 4 per 3. Jadi persamaan kita boleh tulis. Ini persamaan dia. Y sama dengan 4 per 3 darab 1 per X kuasa 2. Kalau you tidak mau gabunglah, awak boleh tulis asing-asing seperti ini. 4 per 3 darab 1 per X kuasa 2. Dan kita diminta cari nilai N. So, kita perlu tengok pasangan kedua. N dan 3. N ialah X. 3 ialah Y. So, kita gantikan dua nilai ini ke dalam persamaan baru kita. So, Y kita ganti 3. X itu kita ganti N. Yang lain masih sama. Okey, so sama dengan 3 sama dengan 4 per 3 darab 1 per N kuasa 2. Nah, ini dia. Okey, lengkap sudah? Okey, lambat juga saya punya line. Ada sikit lambat pagi ini. Okey, so berapa nilai N? So, guna kalkulator. N ialah
N-nya lah. Ada jawapan? 2 sahaja kah? Bukan. Bukan. Awak guna kalkulator? Ya, jawapan C ya, iaitu 2/3. C, betul. Muhammad Salehan. C, betul. Okey. N sama dengan 2/3. Yes, 2/3. Okey, guna kalkulator lah. Jawapan C. Okey, kita sempat satu lagi soalan nombor 10. Kemudian kita akan berhenti ya. Nombor 10, kemudian kita akan berhenti. Okey, baca dulu soalan 10 ini senang. Kalau sudah tahu jawapan, boleh type di chatting sana. Okey, supaya kita tengoklah nanti ya. Okey, dah siap saling? Siap salingkah semua? Dah? Tak ada respon. Okey, sudah. Okey, nombor 10. Nombor 10 ini dia menguji pemahaman. Dia menguji pemahaman. Okey, dia tanya hubungan antara pemboleh ubah SYZ telah ditunjukkan oleh bersamaan YZ kuasa 2 bahagi S sama dengan 5. Nyatakan hubungan dalam perkataan. Dan kalau kita tengok jawapan kita, semuanya mula dari Y. Jadi maksudnya Y mesti di kiri kan? Y berubah dengan apa? Y berubah dengan apa? Jadi apa kata kita kena susun semula persamaan kita supaya kita boleh nampak dengan lebih kemas lagi ya. Okey. So kalau kita baca bersamaan kita ini, saya pindah S dulu ke kanan. Jadi YZ kuasa 2 sama dengan 5X. Kemudian Y sama dengan, okey, pindah lagi Z kuasa 2, 5X bahagi Z kuasa 2. Jadi saya rasa sampai sini pun sudah cukup untuk kita baca. Y sudah di kiri. So Y dengan X, apa hubungan Y dengan X? Y dengan X. Y dengan S, apa hubungan dia? Alia Natasha. Alia. Apa hubungan antara Y dengan S? Berubah secara langsung ke berubah secara songsang? Itu saja you perlu beritahu saya. Alia, tak ada. Okey, kemudian kalau tak ada kita tanya Angelina. Apa hubungan antara Y dengan X? Berubah secara langsung ke berubah secara songsang? Secara langsung, bagus. Y dengan X secara langsung. Okey, kalau dengan Z kuasa 2 itulah. Z kuasa 2. Apa hubungan Y dengan Z kuasa 2? Muhammad Faiz. Apa dia juga? Apa dia? Y dengan Z kuasa 2. Apa hubungan dia? Berubah secara langsung ke berubah secara songsang? Songsang. Y dengan Z kuasa 2. Oh, langsung. Langsung ialah X. Oh, songsang. Kalau Z kuasa 2 itu mesti songsang. So, pakai mana kita buat ayat ini? Mana satu ayat yang betul? A, B, C, D. B. Kita minta... Jawapan awak? Ya, jawapan? Kita minta seorang Useter. Jawapan anda? A. Salah. Y berubah secara songsang dengan S. Tadi kan kita kata S itu ialah berubah secara langsung. Kan? So jawapan awak kurang tepat. Okey, kita minta siapa lagi? Heli. Jawapan bukan B ya. Bukan. Awak baca setiap soalan, setiap jawapan itu dulu.
Jawapan bukan D ya. Kalau you baca D, dia kata berubah secara songsan dengan punca kuasa 2Z. Padahal dia ialah kuasa 2Z kan. Mana punca ialah jawapan ialah C. Kalau kita baca soalan ini Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan kuasa 2Z. So jawapan yang betul ialah C. Tahniah kepada yang betul. Tini kata C, A. Yalah C ya. Okay. Alright. Jadi untuk pagi ini cukuplah sampai sini. Jadi anda punya kerja rumah sambung soalan 11 hingga 20. Sampai ke muka surat akhir lah, sampai 20 soalan. Kita sudah bincang 10 soalan dan anda diminta sambung 10 lagi soalan. Okey, sambung lagi. Sepuluh soalan lagi ya. Awak kena sambung sebagai kerja rumah. Jadi sekarang kita kehadiran is okay lah, saya rasa memang sama dengan tadi. Jadi kita buka kamera, ambil gambar dan kita bersurai ya untuk bagi ini tengah hari ini. Ya, saya pun sudah buka. So harap semua buka lah sebelum cuti ini kan. Kita ambil gambar dulu untuk sebelum cuti ini. Tidak apa, semua kita sama. Rambut memang panjang. Mana walaupun salon boleh buka, saya pun tak berani pergi ini. Bahaya sangat. Nantilah cuti saya akan gunting sendiri ya. Gunting sendiri ya. Ataupun minta siapa? Syah Indrawan tolong saya gunting nanti. Ya, so hari ini, hari Isnin, minggu ini kita hanya akan berjumpa sekali ya, iaitu hari ini. Sebab Rabu ini sudah mula cuti sekolah. Cuti sekolah juga kerana tahun baru Cina lah. So jadi kita cikgu mengucapkan selamat bercuti kepada semua dan kepada yang sambut tahun baru Cina, selamat tahun baru Cina. Ya. Okey, kita akan cuba balik hari depan. Tidak boleh tahun ini. Tidak boleh melawat. Tipu saja juga. Okey. Tahun depan lah, tahun depan. Itu kah? Jadi ambil apa dia? Ya, selamat tahun baru Cina. Thank you. Jadi kita ambil gambar sekejap So semua on you punya kamera. Saya kira sampai kita terus ambil lah, yang buka-buka, yang tak buka. Okey, satu. Ramai tak ada buka ni. Ya, kenapa line tak bagus kah? Halo. Halo. Okey, dah juga. Hello. Buka. Ya. Alright. Tidak ada leh. Tak ada seorang pun yang buka ni. Dah juga, saya buka juga. Okey, tak ada. Lagi? Saya nampak Helen. Bye. Ini kau. Okey. Satu, dua. Depan lain. Ya, kita jumpa lagi minggu hadapan. Sekian. Terima kasih. Okey. Bye. Boleh. Yes. Okay. Alright.